Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Rabia? Alhamdulillah sihat. Ya. Semua sihat ke? Alhamdulillah semua sihat juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu syukur kehadap Allah SWT kerana dengan kehendak Allah dan juga rahmatnya kita semua masih lagi sihat, diberikan kesihatan yang baik, fizikal yang baik, mental yang bagus sehingga kita mampu untuk terus bersama-sama lagi bersiaran secara maya online di Google Meet ni dalam rangka kita untuk meneruskan program yang telah kita laksanakan sejak daripada 13 Ogos yang lepas, iaitu program Jenazah Al-Quran Sumber Taman Jaya. Saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi yang mana terus istiqomah untuk memastikan bahawa kita semua dapat bersiaran setiap hari. Saya juga mengalu-alukan kehadiran Ustaz kita, itu yang seperti mana yang saya maklumkan kemarin, tetamu atau guru kita pada malam ni adalah Ustaz Muhammad Sobri bin Mat Nor yang juga telah berada bersama di dalam Google Meet ni, yang insyaAllah yang dah join sejak daripada pukul 9.25 lagi tadi. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin tuan-tuan semua dah ingat bahawa program kita malam ni adalah siri yang ke-122. Alhamdulillah. Iaitu pada 12 Disember 2021 kita dah sampai ke siri yang ke-122. Bermakna tuan-tuan telah bersama-sama secara istiqamah menghidupkan program ni sejak daripada 13 Ogos yang lepas sehingga ke malam ni kita telah bersiaran sebanyak 122 kali setiap malam insya-Allah pada jam 9.25. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tetamu kita pun dah ada, tuan-tuan pun dah sertai, tapi kawan-kawan kita masih lagi ada yang belum join. Walau mana-mana pun kita tak boleh tunggu sebab 9 dah jam 9.35, jadi saya rasa eloklah kita mulakan bersama-sama dengan kita mulakan dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi saya maklumkan untuk siri yang ke-122 malam ni, tetamu kita atau khalifah atau guru kita pada malam ni adalah Ustaz Muhammad Sobri bin Muhammad Nor daripada Sekolah Menengah Agama Ma'had Al-Masyhur Al-Islami Balik Pulau, merupakan penolong kanan pentadbiran sekolah yang berkenaan. Jadi saya sekali lagi mengalu-alukan kehadiran Ustaz dan mengucapkan terima kasih kerana sudi memimpin kami pada malam ni untuk siri yang ke-122 insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana biasa program kita
kita akan mulakan dengan membaca Al-Quran. Setiap malam kita membaca 2 muka surat Al-Quran bersambung-sambung, dan di mana kita beriltizam untuk meneruskan program ni sehingga khatam Al-Quran. Jadi kalau kita baca 2 muka surat Al-Quran setiap malam, insya-Allah kita akan boleh khatam pada siri yang ke-302 nanti. Lama lagi tu. Dia mengambil masa 10 bulan. Kalau tertangguh, lebih daripada 10 bulan. Nanti kita tak tahu macam mana dalam bulan puasa nanti, adakah program kita tak tangguhkan ataupun dulu. Kalau dia ditangguhkan pada bulan puasa, mungkin melanjutkan sedikit. Okey. Walau bagaimanapun, kita semua memang beriltizam untuk meneruskan program ini sehingga khatam Al-Quran. Jadi kita akan teruskan bacaan Al-Quran 2 muka surat setiap malam. Jadi untuk bacaan Al-Quran ni, Ustaz Muhammad Sobri akan memimpin kita sebagai khalifah, di mana kaedah yang kita akan gunakan adalah di mana kaedah majlis bacaan Yasin, di mana khalifah akan baca dan ahli jemaah akan dengar dan ikut membaca seperti mana yang dibaca oleh khalifah. Jadi kita gunakan kaedah yang sama di dalam medium Google Meet ni, di mana semasa Ustaz membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan, kita minta kepada tuan-tuan dan puan untuk memastikan tuan-tuan punya mikrofon tuan-tuan senyapkan, mute-kan dia ataupun off-kan dia, supaya hanya satu saja mikrofon yang terpasang, iaitu mikrofon khalifah kita. Dengan itu nanti kita akan dengar bacaan tu dengan jelas. Kalau tuan-tuan pasang banyak mikrofon terpasang, akan berlaku gangguan bunyi bising yang menyebabkan kita tak dapat dengar suara Ustaz dengan jelas. Jadi itulah cara dia supaya kita dapat baca dengan dapat dengar dengan jelas, dapat fokus dan dapat mengikut buat masing-masing, insya-Allah. Jadi itulah slot yang pertama kita. Untuk slot yang kedua, bila selesai saja membaca Al-Quran seperti biasa, iaitu kita punya tujuan program kita yang kedua, yang pertama tadi kita nak baca Al-Quran setiap hari 2 muka surat secara berjamaah mengikut Ustaz. Memang kita baca Al-Quran setiap hari, kita percaya masing-masing baca Al-Quran di rumah masing-masing setiap hari. Ada yang baca 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk, malah lebih daripada itu pun ada. Tetapi apa yang kita buat dalam program ni adalah kita nak baca Al-Quran berjemaah mengikut bacaan khalifah secara tertib, 2 muka surat saja. Jadi selesai program tu, insya-Allah saya mohon kepada Ustaz untuk terus saja sambung untuk slot kedua kita. Itu slot kedua kita adalah full time, iaitu kuliah jam 10. Kita namakan sekarang sebagai kuliah jam 10 kerana biasanya untuk slot berkenaan dekat-dekat dah sampai jam 10 dah. Jadi slot tersebut adalah slot tazkirah dengan tajuk yang kita berikan, minta Ustaz memilih sendiri tajuk bebas, iaitu apa yang Ustaz nak bimbing ataupun nak nasihat kepada ahli jemaah supaya mentaati dan bertakwa kepada Allah SWT, insya-Allah, untuk melakukan perkara-perkara yang benar, yang hak. Jadi itulah kandungan kulten, iaitu tazkirah. Jadi selesai tazkirah berkenaan, ya, jadi itulah kita punya tujuan kita, supaya setiap malam kita dapat ilmu. Program ni kita buat pada pukul 9.25 kerana kita mengambil kira, kita rasa semua orang dah selesai urusan. Kalau pergi pasar raya pun dah balik dah. Kalau pergi masjid, surau, dengar kuliah di masjid, surau pun dah balik dah. Balik ke rumah, jadi dah rehat dah, dah sempat balik. Jadi sebelum kita berehat sebenar, sebelum kita tidur, eloklah kita isi dengan baca Al-Quran, dan kemudian kita mendengar sedikit ilmu, lepas tu kita boleh tidur, insya-Allah. Jadi untuk kuliah yang Ustaz sampaikan, kita pulang kepada Ustaz, insya-Allah kami akan mendengar. Kemudian selesai Ustaz beri tazkirah, saya akan buka kepada slot yang ketiga, iaitu slot interaksi.
Slot interaksi ni adalah slot sembang-sembang santai. Iaitu mungkin kita nak bertanya khabar, kita nak bertanya nak apa berkenalan dengan ustaz, nak bertanya soalan atas perbincangan yang diberikan, nak kongsi idea ataupun nak buat pengumuman. Jadi tuan-tuan dan puan ahli jemaah digalakkan untuk berinteraksi. Jadi pada ketika tu, pada waktu tu, tuan-tuan bolehlah yang mana nak bercakap, bolehlah buka onkan mikrofon dan bercakap, insyaAllah. Saya akan menanyakan tuan-tuan bercakap untuk beberapa orang saja kerana biasanya masa kita tak cukup, insyaAllah kita pun tak boleh terlalu lebih sangat masa kerana kita pun semua tahu kita pun dah lewat malam, insyaAllah. Jadi kita akan hadkan untuk beberapa orang untuk berinteraksi dengan Ustaz, insyaAllah. Jadi itulah kandungan program kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk malam ni, untuk siri yang ke-122 ni, kita akan sambung lagi bacaan Al-Quran. Masih lagi surah Yusuf. Tetapi surah Yusuf iaitu muka surat 245 dan muka surat 246. Tuan-tuan boleh buka Masal Al-Quran, muka surat 245 dan 246. Hari ini kita akan baca, mengikut bacaan Ustaz, ayat yang ke-79 sampai 95. Ayat yang ke-79 sampai 95, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekiranya tuan-tuan tak berada di rumah, tak pegang Masal Al-Quran, tuan-tuan juga boleh membaca dengan melihat pada skrin. Di mana skrin saya ada paparkan presentation untuk ayat-ayat berkenaan. Jadi insyaAllah kita rasa tuan-tuan pun dah bersedia, Ustaz pun dah ada. Jadi saya rasa kita tak mau buang masa lagi. Saya dengan ini mempersilakan Ustaz Muhammad Sobri, Muhammad Nur kita untuk meneruskan program ini. Dengan segala hormatnya, Ustaz dipersilakan. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Terima kasih Cikgu Rahim, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang sudi berkongsi dengan saya pada malam ini. InsyaAllah kita akan mulakan dengan membaca ayat yang telah diberikan ini kepada saya. Yang terpampang ni Cikgu Rahim belum ni, ni. Lagi kot. Qala ma'azallah. Cikgu Rahim punya dia terpotong-potong sekali ni, dia tak habis satu ayat Ataupun saya share Cikgu Rahim. Oh, Ustaz Saya ada. Oh, Ustaz nak share. Saya share. Ustaz saya Tutup. Saya tutup dulu. Okey, Ustaz. Okey. Okey kan ni, boleh nampak Nampak Cikgu Rahim? Bagi suara lagi. Cikgu Rahim nampak tak? Nampak. Clear? Tapi kecil kena pakai spek lah. Semua. Kecil Boleh zoom. Tapi boleh ke saya baca ni Saya sambung terus. Boleh. InsyaAllah. Okay. Saya baca kemudian mereka ikut ke mereka tengok je? Macam mereka dengar dah ikut di rumah masing-masing. Okay. Maksudnya saya baca laju ke slow Saya pun yang eloknya slow lah. Kau tidak jenuh kami nak kejap. Okay. Baca satu ayat, saya berhenti saat dulu. Kemudian sambung lagi satu ayat. Boleh ya sambung terus tapi taklah terlalu laju. Boleh sambung satu. Okey. Baik, kita mula Ya, insya-Allah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئن لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم صدق الله العظيم
Boleh ikut dah, laju lah. Kita dah biasa ngajak budak-budak je. Ni tengok-tengok veteran ni. Jadi susah sikit lah. Kalau bersemuka, okey kot. Harap boleh lah. Dia macam dengan kita tadarus Quran bulan Ramadan lah. Tengok pun dapat pahala kan. Tengok pun dapat pahala walaupun tak sempat nak ikut. Tengok je pun dapat pahala. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kultim lah, kulten kan kultim ah. Kulten. Kulten. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih Cikgu Rahim. Setelah kita membaca surah Yusuf ini, saya ingat guru-guru sebelum ini dah sebut bagaimana surah Yusuf ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya saya sebut surah Yusuf ini diturunkan selepas surah Hud, selepas surah Hud. Dalam surah Hud pun menceritakan banyak kisah-kisah Nabi sebelumnya dengan tujuan supaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun itu, tahun yang disebut Amul Huzni, tahun bersedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kematian isterinya yang tercinta iaitu Khadijah dan kematian bapa saudaranya Abu Talib. Jadi dalam keadaan sedih ditambah lagi dengan caci maki dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik daripada kaumnya sendiri, adik-beradiknya sendiri dan kaum Quraisy lah ketika itu. Nabi dalam keadaan serba salah, sedih dan membawa diri. Jadi untuk mengubati perasaan Nabi, Allah Ta'ala turunkan lagi satu surah, iaitu surah Yusuf, dengan menceritakan di dalamnya berbagai-bagai ujian, cobaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sama saja ujian dari dunia, ujian dari wanita, ujian daripada adik-beradik sendiri dan macam realiti kehidupan kita pada hari ini. Itulah ujian yang kita hadapi dan diberi panduan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah Yusuf ini bagaimanakah untuk kita menghadapi berbagai-bagai ujian yang telah dihadapi oleh kita dan juga yang khususnya pada ketika itu adalah kepada Nabi SAW. Saya dapat simpulkan dari apa yang kita bacakan tadi ada beberapa isi yang sangat penting yang boleh kita cuba ambil, kita manfaatkan sebagai panduan kepada kita dalam meneruskan kehidupan kita di dunia inilah. Wallahu alam lah. Selama lama mana lagi yang akan kita orang kata nak menongkat langit ni kita umur kita pasal mati ni dia tak tunggu sakit, tak tunggu tua. Kadang-kadang di pertengahan jalan umur kita dah pun dipanggil menemui Allah Subhanahu Wa Taala dan sebaik-baik kematian kita adalah kematian di dalam iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, poin yang pertama dapat saya ambil daripada ayat itu adalah Allah Taala sebut wala tayasu min rahmatillah. Kita dilarang berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Putus asa ni kita sebagai manusia biasa memang banyaklah. Anak-anak lagi kita yang dah berumur, yang tua ni, kadang-kadang kita tengok anak-anak kita berasa putus asa. Pasal masa mereka kecil-kecil, masa mereka remaja, kita pasang niat, pasang angan-angan mereka ni boleh jadi ni kan, berjaya dalam hidup macam ni. Mak-mak pula aku cadang-cadang nak dapat menantu macam ni, hebat macam ni. Tapi semua tu yang ada sekarang lah mungkin kita rasa sedikit putus asa. Tapi Allah Ta'ala sebut kat kita dilarang berputus asa. Ambil kisah daripada Nabi Yaqub alaihissalam, bapa kepada Sayyidina Yusuf ni. Nabi Yusuf ni tak berputus asa walaupun anak dia yang lain dah habaq dah, Yusuf ni dah mati dah. Yusuf ni dah mati dah, kena makan dengan serigala. Tapi dia tak berputus asa. Siang malam dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari nanti dia nak jumpa balik dengan anak dia yang paling dia sayang lah, Sayyidina Yusuf alaihissalam ni. Nabi Yaqub alaihissalam punya sabar dia. Poin yang pertama saya sebut, jangan berputus asa. Begitu juga dengan anak-anak pelajar, kalau ada yang sama kita lah, anak anda Najah yang ada mungkin ada, siapa lagi, Rushda,
siapa lagi, Kausar kalau ada. Jadi jangan berputus asa walaupun kita menanam cita-cita yang tinggi dalam perjuangan kita mungkin tak tercapai, kita tak boleh putus asa. Mungkin kita ada benda-benda lain yang Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kita. Yang penting Allah Ta'ala sebut jangan putus asa daripada rahmat Allah. Itu yang pertamanya. Yang keduanya adalah berpegang pada janji. Kita kena berpegang pada janji. Dalam ayat ni abang kepada Nabi Yusuf ni setelah mereka mengorbankan adik mereka Yusuf ni dalam perigi buta ni, dalam telaga ni, dan mereka pun dah macam-macam dapat nasihat daripada bapa dia. Mak mereka ni mak mereka tak diceritakan di dalam Quran ni. Sebenarnya mak mereka ni Hilah nama dia. Hilah ni mati awal. Ketika Yusuf kalau tak silap saya umur dia 12 tahun. Mak dia dah mati dah. Jadi yang jaga ni bapa tunggal lah. Sekarang ada ibu tunggal. Ini bapa tunggal jaga 12 orang putera. Bukan sikit-sikit 12 orang anak lelaki-lelaki. Banyak. Tapi alhamdulillah semuanya membesar dengan baik itu untuk zaman itulah untuk zaman itu. Baik, jadi disebut tu jangan berpeganglah pada janji. Abang kepada Sayyidina Yusuf ni setelah kali yang kedua mereka menyebabkan adik mereka Abu Yamin. Abu Yamin ni adik kepada Nabi Yusuf yang kecil sekali. Mereka menyebabkan Abu Yamin ini ditangkap oleh Al-Aziz Al-Misra. Masa tu Nabi Yusuf ni dia bukan Raja Mesir, dia adalah bendahara. Jaga harta benda, kekayaan, hasil mahsul lah negeri Mesir ni. Ditahan. Jadi abang ni kata kat adik-beradik dia, aku tetap pegang janji dengan ayah. Selagi Bu Yamin ni tak balik dengan sama-sama dengan kita, aku tak akan balik. Ini abang dia. Jadi hampa baliklah cerita apa yang berlaku kepada adik kita ni kepada ayah. Aku tak mau balik. Dia sangat berpegang kepada janji dia kepada ayah dia. Kita pun ada anak-anak juga kan. Kita boleh suluh-suluh lah diri kita ni. Anak kita ni betul-betul pegang janji dengan kita ke ada ke. Kita pun janji-janji kosong je. Harap kita pun tak akan berputus asa. Kita sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala makbulkan permintaan kita. Kerana dalam bab ni kita tengok Nabi Allah Yaqub dia bersabar. Bersabar daripada apa? Daripada amarah, kemarahan. Kalau ikut bapa ni, kalau anak dah buat macam tu, kalau kita saya ingat kita kata anak derhaka kot kita keluarkan kata-kata kesat, kata-kata yang tak sepatutnya sehingga menyebabkan bukan anak tu nak main kat kita, anak tu lari terus. Tak balik-balik kan. Kita duduk Pulau Pinang, dia lari pergi duduk di Johor ke, di Sabah, Sarawak ke, tak balik-balik tengok kita dah. Ataupun kita dah tua, duduk rumah orang tua-tua, mereka tak main tengok. Pasal apa? Kerana kita tak sabar. Tak sabar, kita telah mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan dia makin jauh dengan kita. Tapi Nabi Allah Yaqub alaihissalam ni, dia tetap bersabar sampai ke satu tahap yang paling tinggi, disebut wabiyaddat ainahu, kedua biji mata dia jadi warna putih, tak nampak tu yang disebut Nabi Allah Yaqub ni buta, tak nampak. Tahan sabar, tahan kemarahan sampai macam tu sekali, tak kata yang pelik-pelik kat anak dia. Ini yang boleh kita tiru lah. Kita cepat sikit sikit-sikit maki, sikit-sikit maki kan. Sikit-sikit anak tak guna, anak apa macam-macam kita kata. Kita tak sabar. Kata-kata kita itu adalah sebahagian daripada doa. Walaupun kita kata bukan doa, tapi itulah yang kita nak sebenarnya. Itu yang bahaya. Kata-kata apa tak lagi daripada seorang ibu ataupun bapa. Jadi poin yang kedua itu, yang ketiga adalah sabar. Yang kedua berpegang pada janji. Yang ketiga, jangan memandang perkara buruk itu sebagai baik. Apa yang dibuat oleh saudara-saudara Yusuf itu adalah perkara yang buruk. Tapi mereka pandang ketika itu perkara itu baik untuk mereka. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Benda itu sebenarnya tak baik di segi agama kita. Tapi masyarakat kita ataupun kita kata elok baik padahal benda itu buruk. Jadi dalam surah Yusuf ni Allah Ta'ala melarang kita mengatakan kepada perkara-perkara yang buruk baik. Perkara buruk tapi kita baik, kita baik, kita sambut dia, kita usung dia, kita buat macam-macam. Dia banyak kita tengok kadang-kadang mak bapak suka kan anak dia umur baru 9 tahun, 11 tahun
jadi juara menyanyi kat TV ke kat mana, sambutlah, buat kenduri kesyukuran dan macam-macam. Nampak? Perkara tu tak elok, tapi kita anggap perkara itu elok, sambut dan buat kenduri sonok anak menang ni, apa idola ke apa muda yang ni kecil ni. Itu perkara buruk kita anggap baik. Akhirnya dia menjadi satu kelaziman kepada masyarakat kita. Tak tegak-tegak dah. Kita anggap perkara itu baik. Seperti perkara-perkara yang ataupun bentuk maksiat yang berlaku dalam masyarakat kita, kita anggap baik, kita tak tegak. Itu dilarang juga di dalam surah Yusuf ini. Itu yang keempatnya. Yang kelimanya, saya ringkaskan, mengadu, mengeluh dan sebagainya, memohon hanya kepada Allah. Ini yang dibuat oleh Nabi Allah Yaqub. Nabi Allah Yaqub kata dia mengadu duka cita dia, kesedihan dia kepada Allah. Kerana apa? Kerana Allah lebih tahu apa yang dihadapi olehnya. Kita pun sama, yang mengadu, nak mengeluh, nak apa, nak munajat ke, nak minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala lebih tahu apa yang berlaku kepada diri kita. Lambat, cepat nak dapat, itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat di dunia, mungkin dapat di akhirat lah. Mungkin dapat di akhirat. Yang penting kita terus mohon dan memohon berkali-kali. Tak sesuai waktu petang, mungkin kita minta waktu pagi. Tak sesuai lagi, pagi tak dapat lagi, bangun lagi tengah malam. Minta lagi, minta lagi. Itu yang disebut tidak putus asa. Dari segi amalan, perbuatan, kata-kata, tidak menunjukkan kita itu ada sifat putus asa dengan rahmat Allah. Jadi mohonlah berkali-kali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keenamnya, poin dalam surah itu disebut hubungan adik-beradik. Ini memang tak dapat nak challenge lah. Macam-macam saudara Yusuf ni buat kepada Yusuf, juga buat kepada Bunyamin. Tapi di akhir kisah dalam surah Yusuf ni, kita tengok Sayyidina Yusuf AS, Nabi Yusuf ni memaafkan adik-beradik dia. Bukan Sayyidina Yusuf saja maafkan adik-beradik dia. Pak dia turut memaafkan anak-anak dia. Pak dia kata dia akan minta ampun kepada Tuhan untuk anak-anak dia. Sampai macam tu lah. Berbeza kita dengan kita sekarang ni, kita ada tanggang lah, apa lagi macam-macam ada. Kita macam dengan tak ampun. Sampai anak-anak mati duk hak-hak lah. Mak ni tak ampun juga, tak halal juga. Macam-macam lah yang berlaku dalam masyarakat kita. Tapi dalam surah Yusuf ni dia mengajar kita hubungan adik-beradik ni macam kita sebut seperti air yang dicincang, tidak akan putus. Kita boleh tanya dari kita sendiri, kita dengan adik-beradik kita lah, bergaduh ke, berkelahi ke, berebut harta ke, tak perhati tak mana ke, sampai satu tahap berlainan parti politik ke, bergaduh juga. Tak boleh lah. Adik-beradik kita tetap adik-beradik kita, mak kita, bapa kita, dia tetap mak bapa kita. Jangan putuskan hubungan silaturahim ini. Sebab itu memutuskan hubungan silaturahim ini dihukumkan sebagai haram. Tak boleh. Orang yang baik siapa dia? Orang yang memulakan teguran atau memulakan salam. Tapi nak cakap mudah, nak buat tu Masya Allah, nak buat tu susah. Nak pi hamoi, nak suar muka kita dekat mereka tu jadi susah. Tapi siapa yang pi, dialah yang baik. Walaupun dia pi, katakanlah abang dia atau kakak dia buat tak tahu juga. Amai bawah, pi balik. Tapi dia tetap pi juga. Yang pi itu sebenarnya adalah lebih baik daripada yang duk halau suruh balik tu. Jadi hubungan antara kita adik-beradik ni jangan sekali-kali diputuskan dengan apa jua alasan. Apa jua alasan tidak boleh putuskan. Ambillah kisah sejarah Sayyidina Yusuf ini memaafkan saudara-saudara dia, bapa dia juga memaafkan anak-anaknya. Akhirnya mereka ni dapat hidup bersatu kembali dengan Yusufnya, dengan Bunyaminnya, dengan saudara-saudaranya yang lain. Hidup dalam keadaan aman damai. Baik. Nabi Allah Yaqub pun pada ketika itu, ini sebenarnya saya pun tak tahu, mungkin ada orang ambil pengajaran daripada ayat ni. Nabi Yaqub ketika buta tu, ni ambil bajuku ni, balik letak di muka ayah. Nanti ayah boleh tengok Jadi adik-beradik ni ambil baju Yusuf ni, bawa balik, letak di muka bapak dia
basira disebut dalam Quran kan. Basira boleh lihat semula. Ada sebahagian daripada mak bapak kita bila anak dia duduk di asrama, saya ni jadi wadah lama juga 26 tahun. Ada yang bawa kain batik mak, ada yang bawa baju kedah mak, baju kurung tu, baju kedah tu. Tanya ni siapa nak pakai kan? Ada. Saya ni selalu teringat mak. Jadi malam-malam tidak saya kain batik ni ke, peluk baju ni ke, hilang mungkin sebahagian dia ada bau mak dia kat situ. Kan masa Nabi Yaakob dapat baju Yusuf, dia dah kata kat anak dia, aku dapat cium dari baju ini bau Yusuf. Anak dia kata, dah bapak ni masih lagi macam dulu juga. Tapi dari muka surat sebelah yang ayat yang kita tak baca, di muka surat sebelah tu terus dalam tu anak-anak Sayyidina Yusuf ni bagi baju tu letak di muka ayah dia dan ayah dia boleh nampak. Dan memang anak-anak dia kata memang anak-anak Yusuf itu masih hidup. Cerita dia sebenarnya memanglah bila kita baca dia menenangkan jiwa kita. Banyak Sayyidina Yusuf, Nabi Yusuf ni, itu tujuan ayat ni diturunkan, dia nak menyenangkan hati Nabi. Tengok Allah Ta'ala katakan Nabi, tengok saudara kamu Yusuf, dia juga menghadapi macam-macam ujian dan halangan daripada adik-beradik. Nabi pun ada adik-beradik juga. Adik-beradik Nabi pun macam-macam katakan Nabi. Perempuan, Nabi tak adalah, ada sikit saja ada fitnah dengan perempuan. Kemudian dengan harta benda pun ada juga, Nabi juga dengan harta benda, dengan macam-macam iri hati, khianat dan sebagainya. Sayyidina Yusuf juga menghadapi situasi yang hampir sama dengan Nabi lalui kan. Jadi itulah pengajaran tu Nabi ambil. Bila Nabi dengar Quran tu, Nabi pun rasa selesa balik, hilanglah gundah gulana yang dihadapi oleh Nabi ketika itu. Itulah sikit saya boleh share kepada tuan-tuan dan puan pada malam ni. Saya rasa saya macam cakap cepat sikit, tapi insyaAllah saya harap tuan-tuan dan puan boleh fahamlah sedikit yang apa yang saya kongsikan pada malam ini. Sekian kot Cikgu Rahim sesi ketiga. Alhamdulillah. Subhanallah. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Ustaz Muhammad Sobri, Mak Nur, yang pertamanya kerana sudi menjadi tetamu kita ataupun jadi guru kita pada malam ni. Join program ni walaupun sebenarnya bukanlah kawasan tempat tinggal Ustaz ni, program bukan masjid, kawasan tempat tinggal bukan sekolah, tapi di tempat yang asing. So, tak pernah datang pun dekat kawasan Surau Taman Jawijaya ni. Tapi Ustaz sanggup jadi khalifah kami pada malam ni. Seterusnya kita dapat mendengar Ustaz membaca Al-Quran tadi dan kita dapat ikut bersama. Alhamdulillah, sedap, insya-Allah. Seronok dengar. Dan kita pun dapat tumpang baca bersama 2 muka surat lagi Al-Quran pada malam ni. Dan seterusnya Ustaz sudi menyampaikan tazkirah kita di mana Ustaz menyimpulkan apa isi-isi penting yang terkandung dalam ayat-ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Di mana banyak berkisar dengan kisah Nabi Allah Yusuf dan juga Nabi Yaakob dan juga anak-anaknya. Alhamdulillah banyak pengajaran yang kita dapat dari situ. Walaupun kali ini, hari ini adalah merupakan hari yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hari yang ke-5 ke 6 lah kita baca surah Yusuf ni. Tetapi apa yang Ustaz sampaikan tu kali pertama kita dengar kesimpulan yang macam tu. Sebenarnya kami dengar yang lain, ustaz-ustaz lain ada juga cerita, tapi cerita dari segi sudut yang lain, macam-macam. Mengikut ayat ni baca, ada yang membincangkan tajuk lain terus, sebab kita bagi bebas, tajuk-tajuk bebas untuk dibincangkan dalam kultian tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita masuk ke sesi yang seterusnya, sesi untuk interaksi. Jadi rasanya eloklah kita kenal Ustaz dulu sebelum saya perkenalkan Ustaz, dan tuan-tuan juga dapat kenalan dengan Ustaz. Kerana melalui program ni kita sebenarnya Ustaz, kami setiap malam kami jemput Ustaz yang berbeza-beza untuk mengisi program.
Jadi insya-Allah secara tak langsung kami dapat berkenalan dengan ramai ustaz. Kalaulah Allah takdirkan kita berjaya buat program ini sampai khatam, insya-Allah kami dapat kenal ustaz-ustaz daripada seluruh Malaysia. Hampir dekat 300 ustaz nanti kita dapat kenal secara tak langsung, alhamdulillah. Jadi sebenarnya saya dapat berkenalan dengan ustaz ni. Kami memanglah bila kita jadi guru ni, kita jadi pentadbir sekolah, adalah program-program sekolah yang dipanggil oleh JPN. Saya dapat kenal ustaz waktu tu. Kemudian anak-anak saya ada 3 orang belajar di apa yang ustaz sebutkan tadi nama tadi, itu Najah, Rusda, Kausar, belajar di sekolah ustaz. Memang bila pergi ke sana buat urusan dengan ustaz, alhamdulillah. Sekarang ni dah habis belajar di sana. Jadi itu yang kenal ustaz. Ustaz memang apa penekanan di apa di Ma'had Al-Masyur Islami. Ustaz antara yang bantu anak-anak saya supaya dapat belajar situ. Kerana anak-anak saya pergi ke sekolah tu tingkatan 3 sebab mereka tingkatan 1 dan tingkatan 2, tingkatan 1, 2, 3 di apa sekolah biasa di KAA, sekolah kelas aliran agama, sekolah biasa, dan kemudian masuk ke tingkatan 4 dan 5 di sana dan seluruhnya sambung ambil stam di apa di sekolah yang Ma'had Al-Masyur Islam ni. Alhamdulillah, terima kasih ustaz. Itu yang pertama macam mana saya kenal ustaz dan jemput ustaz. Mungkin akan ada lagi ustaz-ustaz daripada sekolah kenaan yang kita akan jemput untuk jadi khalifah dalam program ni, insya-Allah. Pengetua dah jemput dah. Pengetua apa Ustaz Azmi dah jemput dah. Pengetua sekarang. Pengetua sebelumnya Ustaz Ishak Harun pun dah jemput juga, alhamdulillah. Kemudian ustaz sekarang ni tinggal di Pulau Pinang. Dulu apa belajar dulu masa sekolah, belajar di kalau menengahnya di Maktab Mahmud Al-Ustaz lah kot. Lepas tu sambung belajar keluar negara, yang tu saya tak tahu. Saya tak tahu sekolah rendah di mana, saya tak tahu. Tapi yang istimewa lagi yang saya tahu antara yang ni, tak banyak sebab saya dapat benda ni semua saya tengok dalam Facebook ustaz lah. Dapat sikit-sikit tahu kata ustaz lahir tahun 1969. Muda pada saya 8 tahun. Jadi maksud dia sekarang ni 52 tahun lah. Saya dah 60 dah tahun ni, pencen tahun ni ustaz. Lagi, tapi ada lagi satu yang istimewa untuk beritahu semua. Ustaz ni adalah bersaudara seibu sebapa dengan Menteri Besar Kedah, iaitu Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Mat Noor. Jadi kalau tuan-tuan nak sembang semua banyak perkara ni, maklumat-maklumat yang diberikan, bolehlah sembang dengan ustaz. Tapi tak habis, takat tu saja yang saya tahu. Jadi secara tak langsung untuk tuan-tuan menggalakkan tuan-tuan bersembang dengan ustaz kita, jadi saya nak minta ustaz buat taruh sikit supaya terbuka untuk tahu apa kemahiran bidang ustaz dan sebagainya, supaya ahli jemaah boleh nak sembang nanti. Silakan ustaz, taruh sikit. Baik, terima kasih Cikgu Rahim. Masuk lift kita masuk lift anak angkat sendiri. Tak ada apa pun yang istimewa mengenai saya lah. Saya pun macam tuan-tuan dan perempuan juga. Bahkan kalau nak dibandingkan dengan Yusuf dan saudaranya, saya ingat keluarga saya lagi ramai lah. Yusuf ni dia 12 beradik. Saya 13 beradik. Banyak 13 beradik. Saya ni yang keempat lah. Yang keempat, ada adik-adik lagi yang paling kecil pun 30 lebih dah. 30 lebih. And, macam itulah sekolah rendah di kampung saya lah. Saya orang Jeniang. Kampung saya di Sungai Pau. And, sekolah rendah kat situ, sekolah menengah di Maktab Mahmud Al-Ustaz lah. Dulu Maktab Mahmud ni dia tak ada cawangan kan. Dia di Al-Ustaz saja. Belajar sampai ambil, dulu dia ada panggil syahadah Maktab Mahmud lah, CJ Tinggi Agama Maktab Mahmud lah. Kalau sekarang ni STAM lah. Habis tu bila lulus saya ke Mesir lah. Ke Mesir 4 tahun, kemudian balik lah. Balik saya terus di sini kerana yang buat sekolah Al-Masyur Sungai Batu tu adalah kawan saya. Kawan saya kebetulan baru buat, kemudian bila saya balik dia panggil saya. Kami join lah bersama dengan Ustaz Ahmad Bajni, Syekh Ahmad Bajni, dengan Majlis Agama apa semua tu, kami hidupkan kembali lah Masyur di Tanjung tu, kami hidupkan kembali, menumpang sementara di Sungai Batu. Satu sekolah dia macam sekolah kafar aja. Setelah lama kita ada tanah sebenarnya di balik pulau tu. Tanah yang lama, tanah yang kita dapat hasil
kerajaan negeri ganti. Dia ambil sekolah kita, dia buat komtar tu, kita tuntut balik, dapat banyak lah cerita ada panjang, akhirnya dapat yang balik pulau tu lah, 30 ekar. Dapat di situ lah. Jadi kami mula bertapak di situ tahun 2011 kot. Bila dah. Orang yang banyak berjasa adalah Pak Lah, PM kita Pak Lah. Pak Lah dia lah yang sangat berjasa kepada sekolah tu. Dan dia masukkan kita dalam rancangan Malaysia ke beberapa ketika tu. Untuk kita dapat duit sikit untuk kita bina sekolah kita lah. Sekolah kita di atas tapak tanah yang kita dapat tu. Adalah sekolah tu sekarang di balik pulau lah. Saya ingat tuan-tuan pun boleh pergi berjalan tengok sekolah tu. Dia pun kata elok. Saya pun kata elok lah. Kita pernah dapat sekolah yang kecil je. Tiba-tiba dapat sekolah yang agak besar sikit. Dia memang elok lah. Dan Alhamdulillah sekolah tu insyaAllah lah kita punya nawaitu kita pun cuba melahirkan seramai mungkin lah para ilmuwan untuk sama-sama membangunkan umat manusia ni lah. Tak kira lah dalam bidang apa pun tapi kita anak-anak murid kita banyak macam-macam dalam bidang. Ada bidang agama, ada bidang akademik, macam-macam ada yang jadi doktor pun ada dan macam-macam. Itu harapan kita lah. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan itu menjadi satu ibadah lah kepada kita semua. Saya kahwin dengan orang jauh. Saya utara, dia selatan. Dan orang Johor sangat jauh lah. Dan dikurniakan ada 5 orang anak lah. 5 orang anak. Yang paling kecil pun tak kecil sangat lah. Besar pada saya, tinggi pada saya. Cuma umur macam muda. 16 tahun. 16 tahun. Yang sulung baru 25 tahun. Bujang terang-tantang. Anak bujang terang-tantang ni. Duk cari menantu mata. Buat iklan dalam ni. InsyaAllah ada rezeki, adalah jodohnya. Saya kata, kalau nak kahwin, cari duit kat Abah 20,000, Abah boleh masuk Minang. Kalau tak ada, kena kerja lagi ya. Kerja puluh-puluh dah. Cari 20,000. Kalau tidak, lambat dah. Tak tahulah. Kalau musim PKP itu mudah kan. Kita buat nasi bungkus ya. Tapi hantar-hantar sudah kan. Tapi lah ni dah boleh buat kenduri ya. Dia kena cari duit banyak sikit Pengajian saja, maksud saya macam tu yang pengajian Saya banyak daripada... Saya ingat umur saya darjah 5, saya mula duduk pondok pondok Tuan Guru Haji Saleh tu. Saya duduk ngantuk saya. Darjah 5, darjah 6. Kemudian naik tingkatan 1, tingkatan 2, dan 3. Tingkatan 4 baru saya pergi masuk Mata Mahmud. Saya mengaji pondok mengaji kat Tuan Guru Haji Saleh ni. Tingkatan 4 baru saya pergi masuk Mata Mahmud. Sampai tingkatan 6. Adalah peluang saya pergi mengaji Pra Akademi Islam di Nilampuri. Tapi rasa macam nak ambil syahadah juga, lari balik ambil syahadah. Syahadah pun lulus dengan elok, itu saya terus pergi Mesir. Tak patah balik pergi Pra Akademi Islam. Pergi Mesir. Pula sebuah sedikit sejarah hidup saya lah. Isteri saya kerja di Kolej Metrik Pulau Pinang ni. Ada siapa-siapa anak dia kat sini ke, cucu-cucu ke. Boleh kenal lah. Puan Halimah nama dia. Orang Johor. Duduk di Pulau Pinang ni 26-27 tahun tapi tak erti cakap Penang. Duduk cakap Johor juga. Ni perangai orang Johor lah. Semua orang tahu kot. Mereka tak erti nak tiru bahasa utara ni kan. Dia mas bahasa mereka juga. Terima kasihlah tuan-tuan dan puan kerana bersemangat lagi walaupun kita di hujung usia. Saya pun dah 5 siri macam disebut tadi. Badan pun tak kuat sangat dah. Jadi dulu kita ahli sukan juga main sukan. Bila tua ni bila tak main kita jadi tak larat lah. Nak main dah tak boleh dah kan. Orang pun tak nak bagi kita main dah. Jadi kadang-kadang kayu basikal macam tu je lah. Itulah Baik, terima kasih banyak. Sikit kasihan. Alhamdulillah. Apa? Di masjid bidang apa? Ya, pengajian Islam saya. Pengajian Islam bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Bidang bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya, Alhamdulillah tuan-tuan dah dengar cerita Ustaz tadi. Ustaz kata Ustaz dulu masa muda aktif sukan apa semua. Sekarang ni waktu dah 5 siri ni nampak dia jumpa bermotosikal besar. PKD memang Ustaz dalam hubungan konvoy motosikal besar. Tu satu lagi minat Ustaz dalam bidang yang minat banyak. Mancing, saya suka mancing. Mancing lagi Jadi apa tuan-tuan, sekarang ni saya nak buka kepada tuan-tuan lah, kenal dah Ustaz. Jadi boleh tanya soalan ke, nak kenalan ke, nak tanya Ustaz. Saya persilakan kepada tuan-tuan. Silakan siapa nak sembang dulu.
Haji Bori. Haji Bori ya? Gawai dekat JPN. Ini orang hebat ni. Ustaz Haji, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini penceramah hebat ni. Allah. Alhamdulillah, sabar Ustaz. Malu dia. Ustaz 13 beradik no? Ya, 13. Almarhum Tuan Guru Nik Aziz kalau tak silap bukan 13 juga. Tak pasti saya. Tuan Guru Nik Aziz dia 13 ramai, juga. Jadi anak-anak Tuan Guru ni ramai lah. Alhamdulillah. Sabar dan tahniah. Tani Ada lagi bapak saya ada lagi. Allahu Akbar. Masya-Allah. Bapak mak ada lagi. Jadi tadi Ustaz kata kita redha lah dengan doa apa ke Allah terima, Allah tak terima, Allah akan bagi di sana kan. Ya. Jadi yang kita minta selalunya Ustaz kata jangan minta akhirat saja, minta dunia pun minta. Jadi macam mana kita boleh minta? Bila orang kata lah kalau nak beli rumah, nak beli kereta, kau boleh minta lah Ustaz. Boleh. Allahu Akbar. Itu menunjukkan kefakiran kita lah, hajat kita kepada Allah. Pasal kalau kita baca ada satu kitab ulama sufi lah, Athaillah As-Sakandari ni, dia kata kalau dah tak ada apa sangat, kita dah kaya sangat, sebagai tunjuk kata kita ni berhajat kepada Allah, boleh aja minta garam kat Tuhan. Minta garam pun boleh. Padahal garam ni bukan benda yang mahal kan, benda yang murah aja. Tapi nak kata kita berhajat kepada Tuhan tu, minta garam pun dibenarkan dalam doa-doa kita lah. Apatah lagi kita memang bukan serba lengkap lah, kita banyak kekurangan. Jadi banyak-banyaklah berdoa. Tapi jadi isunya sekarang ada orang tak pergi berdoa. Itu jadi masalah sikit. Itu biar pergi depa lah. Biar pergi depa lah. Depa nak kata apa, kita tetap nak berdoa lah. Alhamdulillah Ustaz. Jazakallah. Satu lagi dari segi apa kita sebagai bapa lah, sebagai atuk lah. Jadi tadi hajat anak-anak ni. Dia hajat ke lain. Mak pak ni dia suruh pergi ke lain. Jadi yang tu yang jadi problem masalah lah biasanya. Bila tak jadi anak komplain mak pak lah. Dulu tak mau bidang ni, terus juga tak mau. Yang tu lah kadang-kadang jadi kita nak redha macam mana tu Ustaz. Dari segi ni kita nak bagi pilihan, kita doa saja ataupun ni serahlah ikut zaman depa agak macam mana Ustaz? Pandangan Ustaz. Dalam kisah Yusuf ni, bila adik mereka kena tangkap dengan Nabi Yusuf lah, Bunyamin ni kena tangkap, dia kata kita berbincang. Duduk berbincang, nak buat apa ni, adik kita kena tangkap ni. Yang kita tahu adik kita tak curi. Adik kita tak bersalah. Samalah kedudukan kita dalam masyarakat ni, apabila ada satu-satu masalah, bawa berbincang. Mak bapak ni boleh dibawa berbincang. Kalau mak bapak ni dia tidaklah mempunyai pendidikan yang tinggi, mungkin dia kata bincang dengan pak menakan, panggil 2-3 orang sembang. Seperti kita nak minang anak orang, kita tak pandai cakap, kita kata hampir panggil Pak Long hang, ajak dia pergi, kita bawa dia pandai cakap. Lebih kurang macam itulah. Sebab itu musyawarah dalam Islam sebut musyawarah lah, wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kamu dalam urusan hidup kamu. Jadi kita mak bapak juga semasa nak menentukan pilihan terhadap anak-anak kita, boleh juga ambil pedoman tu, bermusyawarah lah. Jangan bagi kata puteri, aku nak hang jadi lawyer juga kan, aku nak, jadi susah lah. Akhirnya nanti anak akan salahkan kita balik. Tapi anak bila dah keadaan dia macam tu, dia kena terimalah, dia kena terimalah seadanya, seadanya, dan dia kena buatlah sesuatu supaya hajat keinginan mak bapak dia tu boleh dipenuhi. Kalau tak boleh dipenuhi pun mak bapak dia akan tengok dia dah buat satu tindakan dah, berusaha bersungguh-sungguh dah, tak dapat juga, terima ajalah qadar Tuhan. Anggaplah itu sebagai satu ujian, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah. Saya nak jemput apa Haji Amnah daripada Banting Selangor pula. Nak minta sini Ustaz. Haji Amnah, Datin Haji Amnah. Silakan. Datin daripada Banting Selangor. Banting. Sebenarnya program kita ni kita buka kepada umum public. Jadi kita hebahkan dalam media sosial. Jadi siapa-siapa boleh join. Sebab Haji Amnah ni daripada Banting. Silakan. Silakan. Jangan cakap Jawa, jangan saya.
Baik. Tak ada, saya tak ada soalan pun untuk Ustaz. Cuma ya. saya mohon 2 minggu ni saya tak ada, saya pergi sana lah. Saya minta maaf semua kawan-kawan ya. Tak ada salah silap saya. Saya pergi hari Selasa ni. Oh, Apa aja nanti Umrah ke? di Umrah ya. InsyaAllah, insyaAllah. Alhamdulillah. Dapat saya. Kan. Kita berapa bulan insyaAllah. Saya pergi 14, balik 25 bulan. Antara yang awal aku nanti lepas dibuka kumpulan yang awal tu Malaysia kot. Ya. Alhamdulillah. Kumpulan awal daripada. Doakanlah kumpulan ni, doakan kami sama di sana. Ya, insyaAllah, insyaAllah. Semoga dipermudahkan kat sana dan saya sihat. Ya, insyaAllah. Doakan juga saya kat sana. InsyaAllah, mudah saya. Okay. Itu aja lah Ustaz. Ya, Cikgu Rahim. Tak ada soalan. Saya nak bagus beri ya. Hajar Sabiah daripada Parlimentah pula. Silakan Hajar Sabiah. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak tanya tentang silaturahim. Tapi silaturahim ini antara anak yang kita tengok sekarang, anak-anak sekarang ataupun yang dah terkarut dengan dadah ni, sanggup bunuh mak ke bapak dia. Ya. Macam mana hukum tu? Dia sebenarnya macam mana keadaan dia, apa dosa dia boleh ampun ke tak sebab sanggup bunuh tapi dia dah kena dah terkena dengan dadah ni. Ya. Macam mana keadaan tu? Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Dia isu dia sama dengan minum arak sebenarnya. Sama dengan minum arak. Benda itu terjadi kerana perbuatan kita yang langgar perbuatan yang pertama. Islam kata jangan minum, nanti kamu mabuk, kamu buat macam-macam. Jadi hukum dia sama dengan hukum minum arak. Begitu juga yang dadah. Jangan kamu ambil dadah ni, nanti akal kamu akan hilang pertimbangan. Jadi boleh menyebabkan kamu bunuh orang, kamu bunuh mak sendiri atau bunuh siapa-siapa. Itu juga salah. Jadi hukumnya tetap dia dianggap sebagai pembunuh mak bapak dia lah. Kalau dia bunuh mak lah. Dan memang hukum dia na'udzubillah lah. Kalau kita kata orang yang minum arak kemudian bunuh orang, dari segi hukumnya memang hukumnya haram. Dia dianggap sebagai pembunuh. Saya tak kata masuk neraka, pasal neraka itu hak Tuhan. Neraka itu hak Tuhan. Kita tak boleh kata dia ni masuk neraka. Mungkin di satu hayat dia, di akhir hayat dia, walaupun mak dia memang tak boleh kata apa, tapi mungkin di akhir hayat dia, dia buat sesuatu yang baik lah. Akhirnya mungkin Allah Ta'ala ampunkan dia, kita harap macam itulah. Walaupun mak dia memang tak mak dia pun tak sempat nak ampunkan dia kerana dia dah bunuh mak dia. Tapi hasil daripada perbuatan baik dia tu, kita anggap nanti perbuatan dia mungkinlah sebagai orang Islam ni yang ada kesalahan ni, mulanya dari segi hukumnya dia akan masuk neraka dulu. Sampailah selesai balasan dia di dalam neraka, akhirnya dia akan keluarlah daripada neraka apabila selesai hukuman dia. Dan dia akan dipindahkan ke syurga lah. Kita harap macam itulah anak-anak yang dah keterlanjuran sampai membunuh ibu bapa lah. Kita tak boleh sebut hang bunuh bapa hang bunuh bapa hang masuk neraka. Tak. Itu hak Tuhan. Dan kita masuk dalam neraka atau syurga ni dalam arti kata ihsan Tuhan, atau perbuatan ihsan Tuhan. Macam kita kata, nak tak aku bagi pahala kat kamu. Hampir tolong angkat ayah ni aku bagi pahala kat kamu. Pun kita tak boleh ucap macam tu, bukan kerana pahala itu bukan hak kita. Itu hak Tuhan. Allah Ta'ala akan bagi pahala atau dosa ni tengok di segi niat kita. Tengok di segi niat kita. Kalau kita ikhlas, jujur, dapat pahala tu. Kalau kita tak ikhlas, tak jujur, kita cuma dapat ujian daripada manusia sahaja. Jadi soalan yang Puan bagi tadi, memanglah dari dasarnya hukumnya adalah haram membunuh. Tak kira bunuh mak bapak atau bunuh siapa-siapa saja. Membunuh satu jiwa yang tidak ada hak kepada kita untuk membunuhnya. Ada juga orang yang boleh membunuh orang lain. Itulah adalah pemerintah yang diberi kuasa untuk membunuh apabila dia melakukan pembunuhan.
dia akan tetap dari segi hukum dia akan tetap ke neraka sehinggalah selesai akibat dia, selesai hukumannya. Kalau dia mati dalam keadaan Islam, dia akan kembalilah ke syurga satu hari nantilah. Itulah harapan kita yang kita boleh sebut dalam ni lah. Dan kata dia kekal dalam neraka selama-lamanya, tak macam tu. Allah Alam. Masih Ya. Yang penting jangan mulakan pergerakan yang pertama yang dilarang dalam Islam, minum arak yang boleh menyebabkan akal kita tidak waras. Jangan mulakan. Kalau kita mulakan, kemudian kita dah hilang pertimbangan, kita buat sesuatu yang dilarang, hukuman kita dikira bersalah. Kita dikira bersalah. So kita dah memulakan langkah pertama yang dilarang oleh agama kita lah. Saya nak jemput Ajam, Mariam, Awang, Anang daripada Semanggun. Kalau nak berinteraksi dengan Ustaz, silakan. Saya tak ada apa nak tapi Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasihlah banyak-banyak. Saya tak ada soal apa-apa kan. Ya. Terima kasihlah, dah jelas Ustaz. Tadi dah. Anak-anak sihat semua ke? Sihat, alhamdulillah. Saya pula tanya. Yalah, kita yang dah ni lanjut usia ni kadang-kadang timbul lah dia sebut Hanin ni rindu kat anak-anak. Anak-anak lagi musim cuti sekolah kan. Kalau dia tak balik tu kita pun macam sedih sikit lah. Tapi bila kita fikir-fikir dan kita faham lah mungkin dia ada tanggungjawab masing-masing. Tapi orang selalu sebut kat kita, selagi pintu syurga itu masih ada, maksudnya mak bapak tu lah pintu syurga anak-anak ni. Selalulah kunjung-kunjung tengok-tengokkan lah. Dia adalah pintu syurga lah bagi anak-anak. Tu kita ni hebat juga ni rupanya. Kita adalah pintu syurga bagi anak-anak kita. Mak bapak kita dulu adalah pintu syurga bagi kita. Mereka semua dah meninggal dah. Tinggal kita pula adalah pintu syurga bagi anak-anak kita lah. Ridha Allah Ta'ala, saya nak sebut ridha Allah Ta'ala bergantung kepada ridha kita kepada anak-anak. Ya. Terima kasih. Nak jemput wakil daripada taman kami pula, Haji Yaakob. Tadi jemput daripada luar-luar, ni silang jemput oleh wakil taman kami pula. Haji Yaakob, silakan. Ya, terima kasih Tuan Karim. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum. Bukan nak tanya sikit tentang sekarang yang viral tentang budak-budak buli ni. Sepanjang Ustaz memang 20 tahun menjaga asrama. Ya. Adakah kes buli ni berlaku masa Ustaz bertugas? Ada. Memang ada. Ada di luar jangkaan kita budak-budak ni dia agak susah agak. Kadang-kadang kita rasa budak ni takkanlah tumbuh orang. Tapi rupanya dia boleh bertumbuh bila dia ramai. Dia seorang dia tak boleh. Bila dia ada kumpulan, ada guru lah, ada kawan-kawan. Memanglah. Tapi punca banyak berlaku buli ni rasa tak puas hati lah. Selalunya yang abang-abang lah dengan adik. Mungkin adik tu mencuri. Mungkin adik tu mencuri duit. Dia pun ada pasang perangkap apa semua. Memang terbukti adik tu mencuri. Bila ditanya tak mengaku. Jadi itulah nampak. Tak tahulah ini dipanggil buli ke apa, tapi bentuk-bentuk macam tu memang berlaku di sekolah-sekolah lah. Ataupun adik-adik yang bawah ni perangai dia semacam kan. Merak semacam yang orang kata kan. Tak hormat abang-abang pun kadang-kadang adik-adik yang macam ni kena juga di asrama. Saya ingat tu Haji Bukhari lebih tahu lah benda-benda macam ni dia dalam bidang dia ni kan. Perangai-perangai budak-budak ni. Tapi banyak yang berlaku ni kita tak menyangka. Dan mak bapak dia pun bila kita panggil tak menyangka anak dia boleh bertindak sampai pukul orang. Saya ada ni banyak macam pengalaman pelajar mati dekat saya pun ada mati Saya pun terkejut juga jatuh tangga di sekolah saya. Terkejut jatuh tangga mati pergi hospital. Mak bapak pun tak sempat nak tengok kan. Mak bapak dia mai doktor tak pergi masuk. Kemudian pergi semayang. Yang duk masuk, keluar masuk ni saya dalam bilik tu. Tiba-tiba mati. Saya pun terkejut saya jatuh tangga, boleh mati. Jadi mak bapak dia pun tak sempat nak tengok. Itu pun ada pengalaman saya mati. Mati depan-depan saya. Saya pun trauma juga
trauma juga macam manalah keadaan mak bapak dia macam tu. Tapi saya boleh tahan lah. Saya sebelum tu, saya ingat dalam setahun sebelum tu, yang matinya anak saya. Anak saya, dia terbabas motor, mati kan. Tapi lebih dewasa lah, umur 18 tahun, terbabas motor, meninggal. Itu pun saya jadi macam dengan shock kan, trauma sikit. Tapi bapa saya bagi kat saya satu ayat lah supaya saya amalkan ayat tu supaya saya boleh tenang, boleh hidup, menjalani hidup seperti biasa balik. Saya tak ingat dalam surah apa, tapi kalau tengok kat Google, type saja wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Bacalah berulang-ulang kali, saya tengok di surah apa, tapi bacalah berulang-ulang kali, akhirnya alhamdulillah dengan tu hilanglah. Dan saya pun boleh hidup dengan keadaan normal lah. Ayat dia pendek aja, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Pendek aja. Itu bapa saya yang bagi ya. Dia tengok saya jadi macam orang bodoh kot kan. Dia kata hang balik ni, hang bacalah ayat ni. Tiap-tiap kali semayang kan, nak tidur kan, baca ayat ni. Saya pun selalu amalkan, tak lama dalam 2 minggu macam tu. Saya dah jadi okey dah. Itulah pengalaman saya lah. Samalah di asrama di mana memang banyak lah. Memang anak-anak kita tak jangkaukan. Tak jangkaukan, dia boleh bertindak sampai macam tu sekali. Macam baru ni MRSM kan, MRSM typing tu. Kita pun tak sangka umur 13 tahun kan, dia boleh pegang kau tu, buat macam dengan pasiak, gundi pasiak kita duk berlatih apa kalau main taekwondo ke mestilah duk tendang tu. Umur 13 tahun kita pun tak tahulah dari mana datangnya fikiran-fikiran macam tu boleh melakukan buli ni. Dia pun tak ambil apa, kalau kata dia pun ni ambil ais ke dadah ke, hilang pertimbangan waras ke, sanggup buat kawan-kawan dah, dia pun tak ambil apa-apa, tapi datang tindakan yang sebegitu drastik tanpa fikir panjang, duduk 5-6 orang, pegang, pukul je. Tak tahu lah, dengan Haji Bukhari lebih faham lah, lebih tahu lah. Dia tanya, dia pun banyak bidang dia macam tu, kaunseling, boleh huraikan lah macam mana tingkah laku macam tu boleh keluar daripada anak-anak kita lah. Na'udzubillah, na'udzubillah min zalik. Masih. Masih Ustaz. Saya nak persilakan Hajah Nurlilawati pula. Tak kenal kot Hajah Nurlilawati. Terima kasih. Tuan Haji Rahim, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Boleh dengar Ustaz ya? Ya dengar. Alhamdulillah. Saya adalah catat isu-isu penting yang Ustaz sebut tadi tu, yang terakhir tu hubungan adik-beradik ya Ustaz. Ya. Apa ni, bila adik-beradik ramai kan Ustaz, kalau berlaku apa-apa salah faham, macam adik-beradik tu akan pilih yang mana, pilih kumpulan A ke, pilih kumpulan B ke. Lama-lama terpecah tau Ustaz. Ya. Kita nak baik balik tu, payah nak kembali ke yang keadaan asal dulu. Ya, macam kita, Macam mana Ustaz? Apa patut dibuat, sebab yang terlibat tu ramai, adik-beradik ramai kan? Macam Ustaz 13. 13, ya. Jadi itulah, ada sedikit orang kata walaupun baik semula tapi dia tak dapat macam yang betul. ada kata rambut sama hitam tapi hati lain-lain. Memang di depan memang nampak baiklah. Dia sebenarnya langkah pertama adalah daripada mak bapak juga. Dari mak bapak juga. Kalau mak bapak ni dah nampak perpecahan, tak dengar suara Ustaz. Putus. Tunggu Ustaz masuk balik. Ustaz ada lagi dalam, tapi apa 9 kot. Kita tunggu sebentar. Dia duduk balik pulau kot. agak terputus. Tak dengar apa Ustaz bagi tahu balik Ustaz. Sekejap Okey, boleh dengar? Alhamdulillah dengar. Okey, terputus ni.
jawapan. Tadi memang tak dengar semua jawapan. Okey. Mak bapak jika mak bapak masih ada keadaan berlaku seperti ini, mak bapak kena main peranan balik lah. Tapi mak bapak bila dia dah usia dah lanjut, dia pun jadi malas lah. Pulang ke hampa, dia kata hampa dah besar-besar belakang dah. Itu mak bapak satu peranan. Tapi kalau mak bapak yang masih lagi boleh terjun duduk dengan anak-anak balik, cuba ulang balik kita dulu macam mana kan. Kisah cerita balik, kisah-kisah yang dulu-dulu. Ini pernah berlaku dalam keluarga saya juga. Kita cuma duduk balik, kakak saya yang sulung balik daripada Kuala Lumpur. Dan kita masak, makan sekali. Makan dalam macam kita dulu makan berebut-berebut macam tu hang suap aku suap hang, makan dalam talam, cerita balik inilah keadaan kita dulu kan. Kami dulu suka makan sayur asam pedas bendi jadi benda tu dimasak balik oleh mak saya, asam pedas bendi tu makan tak campur apa, ada bendi dalam tu tapi itulah makanan kita dulu dengan goreng ikan masin orang kata, itulah makanan kita dulu. Jadi dalam masa kita duk makan tu, bapak kita lah atau mak kita cerita balik kan. Inilah keadaan kita sebenarnya sebelum adik dengan abang kan, dia sebutlah nama berbahasa muka. Cuba ingat balik, sanggupkah kita yang duduk dah berpuluh-puluh tahun bersama, tiba-tiba kerana ada sedikit saja isu atau apa-apa, berkelahi tak tegak siapa yang masa muka dan sebagainya. Satu langkah yang baik lepas itu adalah salam. Tapi dah lah kita zaman moden ni salam pun tak tengok muka, kita kata 00. Tapi di belakang nanti bunyi juga popek-popek. Tapi itu biar pilah lama-lama nanti bila kita buat benda tu beberapa kali, jangan sekali tu je, beberapa kali kita buat benda yang sama, akhirnya tak tahulah pengalaman saya jadi elok balik jadi elok balik lah. Apa yang tak puas hati tu cuba cakap. Kalau menantulah, kalau anak lah. Mak bapak tu cuba mainkan peranan lah kalau ada mak bapak. Kalau tak ada mak bapak, tinggal anak yang sulung lah. Anak yang sulung sepatutnya kena ambil tahu. Tapi kalau anak sulung kata pergi ke depa, habis siapa lagi nak main peranan. Dia pergi ke depa tu lah yang menyebabkan keluarga kita makin berpecah belah lah. Tapi kalau ada yang seorang yang ambil berat, cuba kumpulkan balik, cuba cari jalan penyelesaian, insya-Allah apa yang hajat kita nak buat baik, Allah Ta'ala akan tolong Allah Ta'ala akan tolong. Tapi kalau ada dalam tu yang cuba nak cari perpecahan juga, memang Allah Ta'ala akan dorongkan juga supaya berlakulah perpecahan di dalam keluarga kita. Tapi yang seperti mana yang disebutkan, bermulalah kita yang bagi salam ataupun kita lah yang tegur dulu. Kalau orang masa muka dengan kita, kadang walaupun dia kata tak mau tengok muka hang ke apa ke, kita tetap juga tegur sapa dengan mereka lah sambil berdoa kepada Allah supaya perkara susah. Saya pun faham juga, bukan kata ni anak-anak lagi adik-beradik kita, anak-anak lagi kita dah tua, sampai kita meninggal harta kita dibiarkan macam tu je, anak-anak lah yang uruskan, nak bahagi apa semua, pasti ada masalah Jadi sebelum kita menghembuskan nafas yang tak akhir adalah lebih baik mungkin kita hebah dan sebagainya lah, bagi siap-siap atau habakkan anak selagi mak bapak ada ni. Tak apalah mak bapak guna dululah, nanti mak bapak tak ada ni, ambil lah ni dah selesai. Itu adalah lebih baik daripada kita mati dengan meninggalkan macam-macam tu, tak diselesaikan. Jadi agak susah untuk diselesaikan sama-sama adik-beradik. Kita banyak berkelahi adik ni, pertamanya kerana harta lah, kerana harta. Yang lain tu kurang sikit. Baik, saya rasa menjawab soalan tadi. Yang pentingnya ada orang main peranan untuk menyatukan kembali perselisihan faham yang berlaku antara kita adik-beradik lah. Ya Allah. Nama peranan. Alhamdulillah, rasanya sesi interaksi kita malam ni berjalan dengan baik. Tuan-tuan yang bertanya, Ustaz menjawab, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang melibatkan diri dalam interaksi kita. Rasa seronok dengan jawapan-jawapan yang Ustaz berikan, dan seterusnya kita dapat memahami, dapat ilmu pada malam ni. Ustaz, Ustaz kata tadi bila Ustaz dalam keadaan trauma, ayat Ustaz bagi apa, suruh baca ayat apa tadi? Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allaha basirum bil ibad. Saya tengok surah apa?
Tapi kalau type di Google dapat Surah Ya. Surah Ghafir kot. Betul, surah Ghafir. Ayat berapa tu? Allah, cari cari. Yang saya nak tanya ni Ustaz. Ya. Ayah Ustaz adakah imam ataupun apa guru agama juga ayah Ustaz? Ayah saya tu imam lah. Kalau di Singapura ni orang panggil tu imam tua lah. Imam tua dia. Dia belajar di Semanggoy lah dulu. Siapa tadi ya? Semanggoy. Bersama dulu lah, zaman dulu lah Abu Bakar Bakir dulu. Oh, dekat Ihya Syari pula. Ihya Syari. Surah apa? Ustaz, surah apa tadi? Ghafir. Ghafir, ayat berapa yang kita cari? Nanti saya cari. Ayat 44. Ayat 44 Ustaz, cuba baca dulu. Betul, 44. Ayat 44 surah Ghafir. Cuba cari. Nampak okey. Ustaz Mata Mahmud dulu ni tahun berapa Ustaz? Tingkatan 6? Tingkatan 6 tahun 88. Ni apa? Ni apa sambungan Daud lah, Daud Bakar. Ya, sama. Oh, sama lah. Yang pergi Jepun tu kan? Tan Sri Daud Bakar lah ni Datuk Dia pergi Jepun tu kan? Datuk Datuk. Sama. Adipah. Oh tu. Banyak orang hebat-hebat. Dr. Jamno tu sama saya juga. Dr. Jamno Azhar Mulkan tu. Sama tapi dia budak cerdik kan, dia langkau kelas. Dia pandai. Ayat 44 surat 472. Muka surat 472 ayat 44. Surah ayat tadi. Betul. Satu ayat je ke? Semua ni. Satu tu je. Satu ayat. Ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Makna dia apa dia? Dia kata, dan aku sentiasa menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah untuk memeliharaku. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan keadaan hamba-hambanya. Amai ayat tu ya. Alhamdulillah, kalau tuan-tuan dalam keadaan rumah, Ustaz pun bagi ayah Ustaz daripada ayah Ustaz. Ustaz pula bagi kepada macam kita tahu. Kita bawa. Betul, saya dah tengok banyak agak ustazah lah apa dalam yang YouTube kan. Menitipkan ayat yang sama lah bila kita ada masalah dan sebagainya. Saya kata patut ayah saya bagi kat saya. Sebelum tu saya apa tak tahu. Minta maaf nak tanya apa Tuan Haji Rahim, muka surat 472 ya? 472. Surah Ghafir muka surat 472 ayat 44. Ya. Ayat 44 ya. Okey, terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya untuk sesi interaksi kita saya tangguhkan sampai setakat ini. Jadi program kita pun dah nak berakhir. Jadi sebelum program kita berakhir, saya nak umumkan mengenai tetamu kita untuk malam esok. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, tetamu kita untuk malam esok adalah Ustaz Raja Arman bin Raja Jaafar. Ini guru pendidikan Islam di daerah Serampas Selatan, insyaAllah akan bersama-sama kita pada malam esok. Jadi harap tuan-tuan terus menyertai program ini untuk kita berjumpa dengan Ustaz yang apa Ustaz, seorang lagi Ustaz untuk berkenalan dengan Ustaz kita, insyaAllah. Jadi sebagai penutup pada program malam ni, kita bersyukur sangat kerana kita dah dapat melaksanakan program ni dengan jayanya, dengan baiknya, dan kita dapat banyak ilmu, petua dan sebagainya, banyak bekalan zikir dan sebagainya daripada Ustaz. Jadi sebagai penutupnya, kita nak sudahkan dengan doa. Jadi saya nak minta kepada Ustaz untuk bacakan doa untuk kesihatan, untuk kita memperoleh rahmat daripada Allah SWT, supaya kita juga berjaya dalam kehidupan dunia ni dan juga ke depan akhirat. Jadi saya nak mohon kepada Ustaz untuk baca doa untuk kami. Aminkan bersama. Silakan Ustaz. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lillahumma ma'ana wa la syaqqiyan wa la mahruma wa la matruda ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dah dapat melaksanakan program ni sehingga tamat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang sudi terus bersama dengan program ni, dan jutaan terima kasih diucapkan kepada Ustaz yang telah menjadi tetamu dan guru kita pada malam ni. Jadi saya rasa sampai setakat ni ya program kita pada malam ni. Kita jumpa lagi pada malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakirna minna nusina allimna ilma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Sama-sama. Assalamualaikum. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nak tanya kita ni, tanya tang ni je lah Ustaz. Kita peluang. Ni hari 20 hari bulan ni Ustaz. Nak terima ke tak terima Ustaz? Lepas nak ni suruh tanding ahli lembaga pengarah koperasi. Elok terima ke tak Ustaz? Nak tanya saya? Berapa orang tu nak tanding tu? Calon dia ada berapa orang? Yang tu yang tanya. Depa ni seorang meninggal, selalunya ambil 3, tapi kali ni ambil 4. Daripada kali ni ramai pula 9 orang. Jadi kok Ustaz ada petua ke apa ke? Saya nak bersara ni 26 Januari. 26 Januari. Tapi masih boleh pegang lah sebagai ahli lembaga koperasi. Nak minta betul bagi pihak ke? Tak mau